Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Hari ini saya Juraidah binti Aman bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang terdiri pada Puan Hajah Siti Zahara Muhammad serta Encik Pangeran Abdul Kadir Pangeran Pudin daripada Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, dan kami merupakan SIC Plus. Okey. Jadi di sini kami telah melaksanakan tinjauan penggunaan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran DSKP dalam kalangan guru Bahasa Melayu di wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Latar belakang. Okey. Sebelum DSKP muncul, kita menggunakan huraian sukatan HSP dan sukatan pelajaran digunakan dalam kurikulum baharu sekolah rendah menengah. Okey, rendah KBSR dan menengah KBSM. Dan kemudian DSKP diperkenalkan dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM secara berperingkat bermula tahun 2011 KSSR dan 2017 KSSM. Okey, kemudian yang ketiga, DSKP mengandungi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Jadi di dalam DSKP ada 3 perkara yang kita mesti ingat, iaitu ada standard kandungan, ada standard pembelajaran dan ada standard prestasi. Okey, KSSR dan KSSM dibina berdasarkan 6 tunjang: komunikasi, perkembangan fizikal estetika, kemanusiaan, keterampilan diri, sains teknologi dan kerohanian serta sikap dan nilai. Okey, itu tunjangnya. Okey, kemudian apakah standard kandungan? Standard kandungan adalah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kemudian dari standard pembelajaran, suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan, dan seterusnya standard prestasi iaitu suatu kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai oleh murid. Okey. Dan saya yakin TP ini, iaitu tahap penguasaan ini, biasa didengar oleh rakan-rakan guru. Jika belum biasa, maksudnya selepas ini biasa-biasakan. Semua ini berada di dalam DSKP dan di dalam buku teks pun ada. Okay? Apa itu tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mohon untuk difahami sebaik-baiknya demi untuk kemenjadian anak-anak kita. Okey, seterusnya. Apa tujuannya kami melakukan tinjauan ini? Adalah kami ingin mengenal pasti penggunaan dokumen standard kurikulum iaitu DSKP dalam kalangan guru Bahasa Melayu di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, objektif mengenal pasti penggunaan DSKP sebagai rujukan dalam aktiviti pembelajaran dan pemudah cara serta aktiviti pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah supaya dapat meningkatkan kesedaran guru untuk menggunakan DSKP dalam penulisan RPT dan RPH. Okay. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi, standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Dan yang ketiga, menggunakan DSKP sebagai sumber rujukan utama dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi selepas ini kita ingin memastikan bahawa DSKP adalah perkara yang pertama dijadikan sebagai sumber rujukan, dan yang keempat mengaitkan DSKP dengan format pentaksiran dan pembinaan item dalam peperiksaan sekolah dan peperiksaan pusat. Metodologi. Okey, metodologi iaitu kita menggunakan soal selidik, 854 responden, 115 responden Bahasa Melayu, Januari hingga Februari 2020. Analisis data menggunakan Google Form dan Excel dan data deskriptif. Okey. Mari kita tengok di sini. Okey. Untuk sekolah rendah ada 125 orang responden, sekolah menengah 26. Okey. Kemudian di sini grade jawatan terdiri pada DJ 3234 seperti yang ada di hadapan lah. Boleh ditengok dan kalau kita lihat di sana bilangan perempuan sangat ramai iaitu 132 orang dan yang mengajar lebih daripada 15 tahun sebanyak 76 orang, seramai 76 orang, sangat ramai ya. Okey, seterusnya mari kita tengok dapatan yang kita peroleh.
Saya mempunyai satu salinan DSKP bagi setiap subjek yang diajar. Okey, 160 mengatakan ya dan satu mengatakan tidak, satu orang. Okey. Saya merujuk DSKP untuk menyediakan RPT, ya. Majoriti mengatakan ya dan mengatakan tidak, satu. Okey. Saya tidak menggunakan DSKP dalam PDPC saya. Okey. Saya tahu menggunakan DSKP. Majoriti mengatakan ya dan tidak ada satu orang. Saya faham penggunaan dalam aktiviti PDP saya. Ya, sama juga 160 dan mengatakan tidak seramai satu orang. Okey, kemudian saya merujuk di SKP dalam aktiviti PDP saya, ya 159 dan tidak seramai 2 orang. Dan 6, saya tahu membezakan antara kandungan standar kandungan, standar pembelajaran, standar prestasi, rata-rata mengatakan iya. Kemudian saya menyediakan RPT. Okey. Bersama panitia seramai 65, turun dari pelaman seseorang, ramai juga 49, sendiri 47. Kemudian saya menyediakan RPH dengan merujuk buku teks 5, buku teks rancangan pengajaran tahunan, dokumen di SKP 117. Kalau di sini tengok ramai juga menggunakan SKP di sana. Di SKP sahaja 12, laman sesawang 2, seterusnya rancangan pengajaran tahunan 125. Saya membaca isi kandungan di SKP. Okey, dari muka surat 1 hingga muka surat terakhir 24. Standard kandungan saja 9. Standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi selama 128. Kemudian saya memahami isi kandungan dari muka surat 1 hingga akhir selama 23, standard kandungan saja 5, tapi hampir majoriti menyatakan bahawa memahami ketiga-tiga isi yang ada dalam di SKP. Okey, seterusnya 11 melaksanakan PBD dengan merujuk. Okey, ada yang mengatakan menggunakan buku kerja, buku teks, standard kandungan sahaja, tetapi hampir semua menggunakan di SKP. Maksudnya standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Okey, kemudian kita tengok dari segi menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan aktiviti, standard kandungan sahaja, standard pembelajaran sahaja, standard prestasi sahaja, seperti yang ada di hadapan inilah. Okey, seterusnya saya yakin untuk menentukan TP selepas pelaksanaan PBD. Okey, rata-rata majoriti mengatakan iya, 158. Okey. Majoriti guru tahu, faham dan menggunakan DSKP dan guru melaksanakan PBD dengan merujuk standard prestasi cadangan. Yang pertama merangkai DSKP untuk merangkai titik antara standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Melaksanakan dan menentukan penguasaan TP murid-murid dengan merujuk standard prestasi SPI, menggunakan DSKP sesuai dengan kehendak pembelajaran. PGB mengambil peka, tahu dan peka terhadap penggunaan DSKP dalam kalangan guru-guru di bawah kawalan masing-masing. Rumusan dan penutup, kepentingan DSKP sebagai rujukan utama dan guru sebagai pemimpin instruksional. Jadi, saya ingin menyeru sekali lagi, pastikan kita menggunakan DSKP di dalam bilik darjah dan itu adalah sumber rujukan kita yang paling utama. Sekian, terima kasih.